Rahman ya Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وإفادة والاستفادة، وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، ودعا إلى الهدى ودلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Yang pertama, kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada kerana diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kepimpinan daripada menteri yang mengizinkan khusus kepada Negeri Sembilan untuk menjalankan program-program agama yang masih belum ada lagi pada negeri-negeri yang lain. Kalau PKP lah, PKP saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala apabila menghilangkan ilmu itu bukan dengan menghilangkan daripada akal-akal manusia, tetapi Allah Ta'ala hilangkan, angkat ilmu itu dengan dicabutkan nyawa para ulama. Jadi Alhamdulillah kita masih belajar, kerana di antara satu tariqah perjalanan untuk kita mewarisi ilmu-ilmu para ulama adalah dengan belajar, bertalaqi, dan juga untuk menarik perasaan cinta dan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan duduk-duduk kita di dalam majlis zikir, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Qadhi Al-Fudail bin Iyad, majlis zikir ni majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya majlis ilmu. Dan apabila di dalam majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala, ada di antaranya yang menyebut-nyebut dan mengingati makhluk, maka percepatkanlah untuk beristighfar dan memperbanyakkan mengingati Allah, yakni berzikir. Kerana mengingati makhluk dan mencerita tentang urusan makhluk di dalam majlis ilmu itu adalah racun yang membunuh hati seseorang itu daripada mendapat cinta Allah. Katanya Fudail bin Iyad, di dalam majlis ilmu kita menjaga adab di dalam majlis ilmu untuk mendapat perasaan cinta dan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita datang belajar. Boleh faham? InsyaAllah. Okay, dalam muka surat 6, dalam muka surat 6 berkenaan dengan wajib ma'rifah.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini. Amin. Allahumma amin. Wajib ma'rifah mengenali Allah. Dan dalil bahawa ilmu ma'rifah Allah itu terdahulu kewajibannya daripada lain-lain ilmu, iaitu dari kitab Az-Zubad. Kitab Zubad ni adalah syair yang terpanjang, mempunyai 1000 bait syair, yang menyusunkan syair-syair dalam setiap bab berkenaan dengan masalah fiqh, hukum-hukum fiqh. Biasa kita dengar dalam ilmu nahwu matan jurumiyah. Dalam ilmu tauhid, nazam aqidatul awam. Tetapi dalam ilmu fiqh ada satu bait syair yang menceritakan secara matan ataupun intipati fiqh Allah dengan yakin. Ma'rifat Allah dengan yakin. Okey. Jadi ilmu ma'rifah ini, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah ilmu yang wajib. Hari itu kita sudah memperbahaskan tentang makna ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Al-ilmun yu'arafu ataupun i'tiqadun jazim. Itu saya kata ilmu yu'arafu. Yu'araful ilma ataupun ilmu yu'arafu. Muwafaqatu lil haq an dalil. Tulis lagi sekali. Ini mana? Berbetulkan jika minggu lepas saya salah. Saya tulis yu'arafu kan? Ya. Yu'arafu. Rasulullah. Yu'arafullah. Muwafaqah an dalil. Al-haqq an dalil. Dalil anil haq. Ya, al-haqq an dalil. Ya. Ataupun i'tiqad jazim lil muwafiqi an dalil anil haq ataupun an dalil dulu boleh. Ya. Jadi syarat ma'rifatullah ni, syarat kita nak katakan seorang itu ada ma'rifatullah. Ahli ma'rifatullah ni yang pertama, yu'rafullah, mengenali Allah, ataupun yang ni lebih masyhur makna yang bawah ni i'tiqadu jazim. I'tiqad ni maknanya pegangan. Pegangan yang pasti. Keluar daripada pasti kita dah sebutkan zon, syak, waham. Ni apa ni? Jadi bila disebutkan tentang pegangan, maka ianya sifat di dalam tempat pegangan ni di mana? Hati. Maka i'tiqadu jazim, pegangan yang pasti, lil muwafaq, bersepakatan. Dengan janji ataupun dengan kebenaran. Maka apabila seorang itu mempunyai pegangan yang pasti
tanpa ada zon, tanpa ada syak, tanpa ada waham. Zon tu apa zon? 50 ke atas. Syak setengah-setengah kan? Ya. Waham 50 ke bawah. Jadi i'tiqad ni mesti kena jazim. Kalau i'tiqadnya zon ataupun syak ataupun waham, i'tiqadnya tidak diterima. Bersepakatan dengan dalil. Dalil bersepakatan dengan dalil itu maksudnya ia mengetahui dalil. Ada orang yang dia i'tiqad dia itu i'tiqad yang mengikuti orang, taklid. I'tiqad pegangan dia pegangan mengikut ulama. Orang tanya, apa tanda kewujudan Allah? Ada alam ini. Apa dalil tentang kewujudan alam ini? Kita nampaklah ada alam ini. Itulah dalilnya. Jadi bersepakatan dengan dalil kebenaran ini adalah Al-Quran dan sunnah, yakni hadis Nabi SAW. Ini dapat huraikan. Tentang i'tiqad ini didapat huraikan daripada ayat Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Maka itu baru dinamakan Ahlul Ma'rifah. Boleh faham makna ma'rifah? Ya. Bismillah. Jadi tujuan kita mempelajari ilmu ma'rifah ini, yang pertamanya tujuan kita belajar ilmu ma'rifah, mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya supaya kita menjadi hamba Allah yang sebenar. Dalam ilmu tauhid kita belajar tentang sifat Allah. Kita belajar tentang sifat mustahil bagi Allah. Kita nak meletakkan Allah kepada satu sifat yang bersepakatan dengan kebenaran zat Allah Ta'ala. Maka tidak dapat tidak kita belajar sifat yang wajib bagi Allah. Maka lawan bagi sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifat mustahil. Yang sifat wajib itu ada pada Allah, yang mustahil itulah sifat hamba. Sifat mustahil yang kita belajar, yang tidak berilmu jahil, kita lah. Yang tidak nampak, kita lah. Kalau nampak kita pun nampak kita terbatas. Belakang dinding kita dah tak nampak dah. Jadi kita nak mengisbatkan Allah, nak menetapkan Allah dengan sifat lihatnya Allah, sesuatu yang bukan dengan makhluk. Maka kita belajar mengenali makhluk. Sebagaimana kita huraikan sebelum ni, makhluk ini dia berhajat kepada tempat, berhajat kepada masa, berhajat kepada waktu, berhajat kepada bentuknya, dan berhajat kepada arah. Itu sifat makhluk. Bila kita sudah mengetahui sifat makhluk, maka sifat makhluk ini semua ternafi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah mumathalatuhu lil hawadis, menyalahi dengan makhluk. Jadi bila kita belajar di situ, kita kenal Allah melalui diri kita, dan tidak menyamakan Allah dengan diri kita makhluk ini. Baru boleh mengisbatkan Allah dengan kesempurnaan dan menafikan Allah dengan sifat kekurangan. Itu yang pertama, supaya kita dapat menjadi hamba Allah yang betul, yakni kenal diri kita. Segala nikmat kita Allah berikan. Kudrah kita ni kudrah Allah yang berikan. Iradat kehendak kita ni kehendak yang Allah Ta'ala berikan. Semakin tinggi kita mengenal Allah, maka semakin kita merasakan kehinaan diri kita di hadapan Allah. Sebabnya hakikat kita ni adalah segala-galanya daripada Allah. Hanya kita memperjalankan sahaja apa yang ditetapkan oleh Allah, berbekalkan dengan usaha yang diberikan oleh Allah,
dan usaha itu sendiri pun yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Jadi itu tujuan yang pertama, untuk kita jadi hamba yang benar. Hamba yang benar ni contohnya seperti solat. Kalau kita nak minum lah, kita nak minum kopi, kita mesti nak kena ada dia. Betul? Ada orang kata kalau minum kopi ni, masa first minum tu kalau tak ada dia tak sedap, tak ada Macam tu juga dengan tiap-tiap ibadah kita nak ada nak ada lazatnya ibadah, mesti kena ada ma'rifah. Ma'rifatullah bila bersepakatan ilmu fiqh dengan ilmu tauhid, barulah timbulnya ilmu ihsan. Kalau kita sekarang panggil ilmu tasawuf, dulu dia panggil ilmu ihsan. Buat ibadah Allah nampak, rasa Allah nampak, ataupun kita nampak Allah pandang kita pada setiap ibadah. Kata Syekh Daud Fatani, dalam solat kita, apabila kita solat ini, rukun dia ada berapa pembahagian rukun ada berapa? Pembahagian rukun solat. Kita ulang gaji. Pembahagian rukun solat ada berapa? Yang pertama rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qalbi. Ada 3. Rukun solat semua ada berapa? 13. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17. Kerana apa 17? Dia menceraikan tamakninah dengan rukun-rukun yang lain. I'tidal berserta tamakninah. Jadi kalau yang 17 tu kata i'tidal, lepas i'tidal tu tamakninah pada i'tidal. Itu yang jadi sampai 17. Jadi di dalam solat ni bila ada tauhid, kata Syekh Daud Fatani, dalam fiqh itu ada tauhid, dibawakan di dalam solat kita dengan 3 rukun solat itu. Pertama pada rukun fi'li, rukun perbuatan kita. Pada rukun perbuatan kita bawakan 3 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Maha melihat. Dalam solat ni dia ada 3 rukun qauli pada fiqahnya, dan 3 rukun tauhid yang perlu kita bawa dalam solat kita. Bila kita buat af'al, maka kita merasakan Allah Maha melihat. Dalam solat, merasakan Allah Maha melihat. Dalam solat yang ada yang ada lazatnya solat, Allah Maha melihat. Segala perbuatan kita yang kita buat dalam solat, kita merasakan yang melihat kita adalah Allah. Macam peperiksaan, beza guru duduk di sebelah kita dengan guru duduk di depan. Betul? Beza. Bila kita merasakan guru ada sebelah kita, bila lagi dia baru je lepas lalu kan, tapi dia tak pergi ke depan balik kan, rasa macam dia duduk di belakang kita kan. Padahal tak ada pun, dia dah tempat lain dah. Dia rasa diawasi. Pada rukun fi'li yang ada tauhid di dalam solatnya, perbuatan kita semua dilihat oleh Allah ketika dalam solat kita. Ni kita nak didik pada solat dulu, supaya di dalam solat ini bawa kepada luar solat. Pada rukun fi'li. Pada rukun qauli kita, bila Allah Ta'ala melihat segala perbuatan kita, maka akan lahirlah perasaan untuk menyempurnakan perbuatan tersebut. Nak rukuk yang sempurna, nak tamakninah yang sempurna, sebab Allah melihat kita. Begitu juga yang ada ma'rifahnya ketika dalam rukun perkataan, rukun qauli. Maka Syekh Daud Fatani mengatakan di dalam rukun qauli, maka sepakatkan dengan sifat Allah yang Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Jadi kita baca sesempurna mungkin kerana Allah mendengar bacaan kita. Bila kita tahu Allah mendengar bacaan kita, maka kita akan membaca dengan bacaan yang betul.
yang paling tepat. Begitu juga pada rukun qalbi, katanya Syekh Al-Qatani, merasakan dengan ketauhidan Allah mempunyai sifat alim, sifat maha mengetahuinya Allah segala apa yang ada dalam hati. Innallaha alimun bidzatis sudur. Dialah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Maka apabila seorang itu melaksanakan solat yang ada tauhid, membawakan segala tauhid, maka di situ akan adanya sifat ihsan. Terlahirlah daripada dua fiqh dan tauhid ini ilmu tasawuf. Merasakan, beradab. Dulu dia tak ada istilah tasawuf, dia panggil ilmu adab. Merasakan keadaban dirinya di hadapan Allah, keadaban dirinya di hadapan gurunya, keadaban dirinya di hadapan kedua ibu bapanya. Dan barulah salatnya itu menjadi salat yang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang menegah dirinya daripada buat fahsya wal munkar. Katanya ulama, fahsya ini keji-kejian yang disebabkan kepada dalaman hati. Munkar ni kejian-kejian ataupun maksiat yang disebabkan kepada zahir. Baru tertegah sebab di dalam solatnya ada ma'rifah. Sebab itu kita belajar ilmu ma'rifah, ilmu tauhid, mengenal Allah. Nak ibadah kita ni ada kelazatan dalam ibadah. Itu yang pertama kita belajar ilmu tauhid, ilmu ma'rifah. Yang kedua, untuk kita mensyukuri segala hal, mensyukuri segala hal kita, kerana itu semua adalah aturan Allah yang tidak Allah mengaturkan kepada seseorang, melainkan semuanya baik pada hamba tersebut. Cuba kita lihat pada kisah Nabi Yusuf, bagaimana ia menyikapi hatinya ketika mana Allah Ta'ala mengaturkan perjalanan kehidupannya, dibuang adik-beradiknya, dicampakkan ke dalam peri. Kalau orang luar tu okey lagi, ni adik-beradik. Bagaimana ia menyikapi kehendak Allah di dalam kehidupannya? Ia adalah Nabi. Adakah ia merungut dengan Allah Ta'ala? Sebab dia ahlul ma'rifah. Bagaimana ketika Nabi Yusuf dipenjarakan, sedangkan bukan Nabi Yusuf yang salah. Bukan Nabi Yusuf yang salah dipenjarakan. Dan Nabi Yusuf juga meminta kepada Allah untuk dipenjarakan. Bila dia kata duduk di dalam istana ataupun dipenjarakan, dia kata, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada duduk bersama dengan Zulaikha pada waktu ketika itu. Dan dia bersyukur Allah memalingkan dirinya daripada kejahatan tersebut, dan dia duduk di dalam penjara. Berapa tahun? Berapa tahun duduk dalam penjara? Kemaraunya berapa tahun? 7. Qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un hijab. Kemudian minta tafsir kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, qala tazra'una sab'a sinina da'aban. 7 tahun menyemai padi. Kemudian jangan makan, mainkan sikit je. Tahun kedua akan jadi, 7 tahun kedua akan jadi lebih susah. 7 tahun ketiga baru akan senang. Yang ni berapa tahun dalam penjara?
Saya nak tanya corona berapa tahun dah? Kalau lagi dipikirkan dengan kisah Nabi Yusuf, bagaimana sikap Nabi Yusuf menyikapi tentang ketentuan Allah. Dengan apa? Dengan tauhid, dengan ma'rifah yang ada di dalam hatinya. Bersyukur segala setiap keadaan yang Allah Ta'ala aturkan semuanya baik bagi seorang hamba. Kerana dua sudut je kehidupan ni Allah Ta'ala berikan laluan kepada kita, baik dan buruk, nikmat dan ujian. Ada ke perjalanan kehidupan orang lain daripada dua ni? Nikmat dan ujian. Susah senang lah kita kata. Ada lain daripada dua kehidupan yang kita lalui? Ada tak? Tak ada dua ni. Susah dan bila senang kita bersyukur, bila susah kita bersabar. Dua-dua ni kita ada, syukur dan sabar. Semua keadaan kita baik macam Nabi Yusuf. Ya? Jadi kita bersyukur kepada Allah dengan segala hal yang Allah Ta'ala tetapkan. Kerana hakikatnya kita ini adalah hamba Allah. Jangan merungut dengan Allah. Orang yang merungut ni seolah-olah menidakkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya. Maka sebab itu kita belajar ilmu tauhid untuk tidak menidakkan ketentuan Allah di dalam diri kita. Boleh faham? Dan juga kita belajar ilmu ma'rifah ini, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah Ta'ala untuk meningkatkan diri kita agar lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang itu tidak akan mentaati melainkan dia kenal. Seorang itu tidak akan mentaati melainkan dia kenal. Bila kenal baru ada rasa cinta. Daripada cinta baru ikut. Dengan sebab ikut, mulazamah, berterusanlah ia di dalam apa yang ia cinta. Apa yang orang ia cinta itu suka untuk dia ikut. Minal ma'rifah takunul mahabbah, minal mahabbah takunul muraqabah, wa minal muraqabah takunu dawamu ala ta'atillah. Daripada pengenalan maka datangnya cinta. Daripada cinta maka akan ada rasa diri diawasi oleh orang yang ia cinta. Dan daripada itu akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang ia cinta. Dan daripada situ akan senantiasa berkekalan dengan perbuatan yang disukai oleh orang yang ia cinta, yakni Allah. Sifat orang mukmin ini dia cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman ini bersangatan cinta kepada Allah. Jadi ilmu makrifah ni nak dapat cinta tempatnya di mana? Di hati. Tapi kalau hati tak terbuka, dia tidak akan datang cinta. Hati kita perlu kita buka untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Insyirah Allah Ta'ala sebut pada ayat pertama, alam nashrah laka sadrak. Pada ayat terakhirnya, ila rabbika farghab. Dibukakan hati Nabi. Dan ayat akhir Allah Ta'ala kata kepada Tuhan kamu, maka kamu sukalah. Dan dapat suka kepada Allah mesti kena hati ini dibuka dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa orang-orang kafir itu tak dapat kenal Allah sedangkan dia duduk pada zaman melihat Rasulullah? Betul? Melihat Rasulullah. Sebab apa? Isteri kepada Nabi Nuh, isteri kepada Nabi Lut tidak mendapat hidayah padahal dia bersama dengan Nabi, kerana hatinya ditutup oleh Allah. Allah tutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala
sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, tutup. Wa hum la yubsirun, mereka tidak melihat dengan mata hati tentang kebenaran. Jadi ilmu ma'rifah ini tempatnya di mana? Di hati. Hati seorang itu tidak terbuka hatinya kerana apa? Dan dengan sebab hati tak terbuka, dihumbankan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala sebut ada ayat 179, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, bahwasanya kami penuhi neraka Jahannam itu daripada kalangan manusia dan jin. Sebab lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati tapi mereka tidak memahami. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka ada mata tak melihat. Tak lihat apa? Kita ada mata, kita banyak lihat dah, macam-macam kita lihat kan. Tapi apa maksud yang Allah Ta'ala sebut tak melihat tu? Wa hum adhanun la yasma'una biha, mereka ada telinga tapi mereka tidak mendengar. Kita tiap-tiap hari mendengar, tapi apa yang mendengar yang menyebabkan kita ni masuk dalam neraka ni? Dan kemudian Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am bal hum adall, mereka ini umpama binatang, bahkan lebih teruk daripada binatang. Wa ulaika humul ghafilun, sebab dia kerana mereka ghafil. Ghafil ni lalai. Dia ada dua, dipanggil satu ghafil, satu sahun. Kalau sahun, alladzina hum fi salatihim sahun, dalam surah Al-Ma'un itu sahun ni lupa yang zahir. Sebab itu maksud yang orang dimasukkan ke dalam neraka itu kerana solat itu, kerana dia melupakan pada zahirnya, dia solat lambat-lambat dan dia lupa solat sehingga dia solat di luar solat. Bukan maksud orang yang lupa ingat Allah di dalam waktu solat. Itu yang datang pemahaman sesat. Selagi mana tak datang khusyuk di dalam solat, buat apa solat? Kalau solat nanti masuk neraka, kan Allah Ta'ala sebut orang yang lupa Allah dalam solat maka dia masuk neraka. Ini jadi pemahaman sesat. Jadi solat sahun yang dimasukkan di sini adalah orang yang solat yang lambat tanpa sebab. Yang kedua, orang solat di luar waktu solat. Adapun ghafil ni orang yang lalai. Lalai ini adalah lalai hati. Orang yang lalai hatinya. Hati ini Allah Ta'ala sebut tadi untuk memahami, betul? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Faqih ini Allahumma faqihu fid din, ya Allah fahamkan. Hati ini untuk faham. Akal kita ini untuk apa? Untuk memikirkan. Bila kita memikir, macam mana kita nak sampaikan faham itu di dalam hati. Ada orang ada ilmu tetapi ilmu ni dengan fakta, maka ilmu dia akan hilang bila dia dah tua ataupun dia tidak mengulang kaji fakta ni. Betul? Main depan saya cikgu, ingat lagi kaedah matematik yang kita belajar, kaedah sains yang kita belajar. Ingat lagi tak? Masa kita mengajar dulu. Ingat lagi tak? Dah lupa dah. Habis dah lupa. Sebab apa? Kita tak ulang, betul? Kita tak ulang maka kita lupa. Itu juga ilmu, kalau kita letak kat buku, kita tulis, dia boleh ingat bila kita tulis. Tapi tunggu buka buku boleh ingat. Bila tutup buku dia tak ingat, betul? Bila buku dia kucing dia, oh ustaz apa ni? Datuk Yasin Masya Allah belajar ilmu makrifah tulis. Tikus pun suka buku dia, gigit habis. Datuk Yasin buka, Allah lupa dah. Dulu saya tulis dah lupa, habis. Ilmu pun tak faham dah. Habis dah pun tak faham. Jadi tulis pun tidak akan faham. Belajar pegang fakta pun tidak akan faham. Tetapi apabila ilmu itu diletakkan di dalam hati, maka ia akan faham sampai mati. Jadi ilmu tasawuf ni berkenaan dengan pegangan
hati yang kita nak faham, yang kita nak pegang, ya, di dalam hati yang bawa sampai mati. Ya, ilmu tasawuf. Jadi hati kita ni kadang tertutup hati kita. Pegangan ni duduk tempat hati. Belajar pun tak faham-faham, tak masuk dalam hati. Boleh ingat faktanya, boleh tulis kat buku, tapi belum masuk dalam hati lagi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi tahu tadi, sebab banyak lalai. Jadi bila banyak lalai, hati ni kotor, hati ni terkunci, tak boleh buka. Nak buka hati bagi faham apa kita belajar ni, macam mana? Allah Ta'ala sebut ayat selepas daripadanya, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dalil menunjukkan banyakkan berzikir untuk buka hati. Hati kita nak faham ilmu dengan hati, supaya pegangan kita boleh dibawa sampai mati ni, mesti hati ada zikir. Kena ada zikir. Bila tak zikir, hati kita mati. Bila mati terkunci, hati yang kotor, maka dia tidak akan dapat memantulkan balik cahaya daripada apa yang dilihat. Hati kita kotor. Ilmu ni adalah cahaya. Macam mana nak pantulkan cahaya itu sedangkan hati kita kotor? Ya? Jadi tak dapat tidak orang yang belajar, lebih-lebih lagi khususnya ilmu mengenal Allah, kena bersihkan hati. Yakni kena zikir. Ni pegangan tempatnya di mana? Di hati. Kita belajar ilmu makrifat, tempat pegangannya di hati. Jadi kita perlu zikir untuk buka hati kita, supaya faham tu faham sampai ke hati. Allah Ta'ala kata faham sampai ke hati, tu dipanggil mata hati. Bila mata hati kita bersih, mata hati kita faham, ilmu yang dimaksud itu adalah cahaya. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Barulah pantulan cahaya itu jernih, boleh memancarkan. Ya? Cahaya itu jernih yang boleh memancarkan, memantulkan kepada makrifah alam ini untuk mengenal Allah. Tapi kalau hati kotor, mata kita tak dapat melihat keagungan Allah, telinga kita tak merasa tentang keagungan Allah. Sebab cahaya pantulan daripada hati kita itu pudar. Boleh faham? Dia punya kunci ilmu makrifah ni. Kunci ilmu makrifah ni tempatnya di hati. Buka hati dulu. Jangan kita nak belajar fakta tentang mengenal Allah, kita boleh sembang mengenal Allah, tapi hati kita tak ada hakikat ma'rifatullah. Tak ada apalah. Tak ada apa. Orang yang mengenal Allah, hati mereka yang suci. Dengan apa? Zikir. Perjalanan yang pertama untuk mendapat hati yang suci dengan diiringi dengan zikir. Perjalanan yang pertama untuk mengenal Allah Ta'ala adalah dengan baik sangka dengan Allah Ta'ala. Kita ni banyak buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Ini tak kena, tu tak kena, ni tak kena, tu tak kena. Yang pertama sekali, baik sangka dengan Allah. Yang menjadikan kita tak yakin dengan sesuatu tu, boleh ke ni? Sebab kita ada buruk sangka dengan Allah, tak yakin yang segalanya yang dibuat oleh apa yang dilakukan adalah Allah. Ini kunci ilmu makrifah. Baik sangka dulu dengan Allah. Kerana bila seorang itu berbaik sangka dengan Allah, Allah mengatakan di dalam hadis kudusi, ana inda dhanni abdi bi falyazunnu bi ma syaa. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku kepadaku, maka sangka saja apa yang kamu nak, maka aku akan berikan. Sangka Allah baik, kita dapat baik. Kita ragu dengan Allah, maka kita tidak dapat apa-apa. Jadi kuncinya di sini adalah sangka baik dengan Allah. Jalan untuk buka hati kita agar betul pegangan hati kita, jalannya dengan apa? Zikir. Zikir. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam itu kerana mereka itu lupa nak zikir, ingat
Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'am falamma nasitum liqa'a yaumikum hadza. Ketika mana kamu lupa mengingati Allah Subhanahu wa taala dan lupa perjalanan hari ini, yakni hari kiamat, maka Allah Taala akan lupakan kita di akhirat ini, tak pandang kita, tak berikan rahmat kepada kita. Itu yang paling kita risau. Jadi yang pertama sekali, untuk dapat makrifah mesti kena sucikan hati. Sebab kita belajar ilmu makrifah ni kan, kita kata i'tiqad jazim, pegangan betul, pegangan hati kita. Kalau hati kita tak bersih, macam mana kita nak ambil ilmu makrifah ni? Cahaya, ilmu, cahaya, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya buka ke hati, baru hati kita lapang, baru hati kita bersinar-sinar, baru boleh melihat syuhud, menyaksikan segala alam ini nampak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati kita kotor. Apa yang kita nampak belum lagi nampak kebesaran Allah. Apa yang kita lihat tak lagi kita dapat merasakan, kerana hati kita kotor. Kita tak dapat, tak mampu untuk melihat. Walaupun semua kita melihat, tapi cara melihat yang berbeza. Sebab apa? Kunci dia hati. Ilmu ini adalah cahaya. Ilmu ma'rifah ini cahaya. Kunci dia adalah zikir. Tempatnya di hati kita. Nabi SAW mengatakan, Inna nur idza dakhala fi qalbi infasaha wa insyaraha. Cahaya bila masuk dalam hati, maka hatinya akan jadi lapang, hatinya akan jadi bersinar. Orang yang hati lapang, hati bersinar, maka dia tidak akan ada kerisauan di dalam hatinya, melainkan risau dia kerana Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Abu Darda dalam kitab Tuhfatul Murid, bahawasanya hati orang mukmin ini sentiasa menginginkan penambahan makrifah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini setiap hari kita bangun, nakkan hati ini tambah lagi iman, tambah lagi iman. Itu yang kalau tak ada kuliah kita sedih. Allah, tak ada kuliah sedih. Bukan tak ada siap kuliah kita gembira, alhamdulillah cuti hari ini. Jadi orang yang beriman, hatinya akan merasa suka, sentiasa mencari penambahan untuk iman dia. Setiap hari dia fikir macam mana untuk charge iman dia. Dan sentiasa hati orang yang beriman ini mencari di mana kekurangan diri dia, bukan kekurangan orang lain. Kekurangan diri dia untuk menambahkan imannya. Ya, orang yang mempunyai hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu makrifah saya terangkan kerana apa? Kerana kita nak cari daripada dasarnya dulu. Kalau kita sebut yang atasnya, dasar dia ni tak dapat buka kunci ni, sama juga kita tak dapat nak buka. Kita tak dapat nak faham dengan betul. Jadi kita betulkan dasar dia dulu. Ilmu makrifah ni nak masuk kat mana? Tempat dia di mana? Kuncinya apa? Jadi bila ada tempat yang bersih, bejana yang bersih, baru makrifah tu boleh masuk di dalam hati seorang. Okay. Awal wajibun 'alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqani. Kenal Allah Taala dengan yang yakin, tidak terima syak, tidak terima waham, tidak terima zon. Dan dari khutbah bagi Ali Al-Habib Tahir bin Husain, wallahu ta'ala a'lam. Sekadar itu sahaja. Kita sambung minggu minggu 2 minggu lagi. Masjid surau tak ada minggu, tiap-tiap minggu. Masjid tiap-tiap minggu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Minggu 2 minggu lagi. Jadi ilmu ma'rifah, ilmu untuk mengenal Allah. Yang pertama, kita cari poin dia dulu. Kadang kita belajar tinggi pun tentang ilmu ma'rifah, kita tak tahu kunci permulaannya, hanya boleh berlegar di dalam fakta tanpa ada zauq, perasaan, merasakan pegangan hati kita dan ibadah yang betul.
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung. Dan dari khutbah bagi Habib Tahir bin Husain. Sebab itu saya cek kitab kecil. Kitab kecil, yang lama tu kita habis pun 2 tahun je kan. Ni pun lebih kurang. Dia sebab sekali kuliah sebagai 2 baris. InsyaAllah kita faham Ada soalan? Ada soalan? Zikir yang dimaksudkan, zikir ni. Zikir ni dia ada zikir, saya pernah terangkan, ada zikir darajat, ada zikir untuk pahala. Zikir darajat ni mesti dengan guru. Zikir pahala ni mana-mana zikir yang kita ambil daripada Nabi SAW. Afdal zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, banyakkan selawat. Selawat itu adalah bahagian daripada zikir juga. Yang ketiga, istighfar. Kalau nak amalkan, saya bagi 4 amalan yang jangan tinggal setiap hari. Yang pertama, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim setiap pagi. Kalau boleh tamat, astaghfirullah, itu baik. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi SAW. Yang ketiga, beristighfar. Yang keempat, Al-Quran, jangan tinggal. 4 benda ni setiap hari mesti ada. 4 benda ni, setiap kali kita bangun tidur, kita fikir 4 jadual harian kita. Masa sekarang banyak kan, PKP kan. Bangun tidur, fikir 4 benda jadual ni yang kita kena susun. Jangan susun waktu makan dulu. Jangan susun nak masak apa dulu. Jangan susun nak pergi kebun ke apa dulu. Susun waktu 4 ni dulu dalam setiap hari kita. Boleh insyaAllah? Boleh kan? Kerana amalan itu akan dapat istiqamah bila kita tetapkan. Kita susun, dia akan dapat istiqamah. Al-Quran kita bila kita nak baca, itu kita mengaji dekat atas kan. Al-Quran boleh baca 1 rakaat, sekali khatam Sayyidina Uthman, sehari 10 juzuk. Itu saya cuba dengan apa ni, Pak Mentua saya. 2 hari kami dapat 3 juzuk setengah baca sama-sama anak Pak. Maknanya boleh khatam 15 hari. Boleh khatam 15 hari, 15 hari sekali khatam. Dia 15 hari sekali khatam. Cara dia macam mana? Kita baca sama-sama dengan keluarga kita. Ada masa subuh ambil 1 juzuk, saya baca semuka, awak baca semuka. Ini untuk permulaan lah. Jadi dia ada semangat, pasangan tu ada. Ada pasangan ni, seorang ni malas, seorang ni rajin kan. Jadi yang malas tu dapatlah aura rajin tu sikit, buat sama-sama kan. Tapi kalau duduk malas tu teruk lah kan. Jadi bila kita buat pasangan ni, dia cepat, dia ada semangat. Baca Quran jangan tinggal, zikir jangan tinggal, selawat jangan tinggal. Jangan lupa hari-hari kita berdosa, istighfar jangan lupa. 4 benda ni, inilah rutin harian kita. Apa-apa pun 4 ni jangan kita tinggal. Boleh insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Jadi sebelum polis datang, kita baca doa. Ke dalam ni ada dah Lepas ni kena ingatkan saya, kita kena habis awal. Kalau boleh kita habis paling lambat pun 8.45 lah. 8.45 kan, lepas daripada Isyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.